Assalamualaikum dan selamat pagi murid-murid semua. Hari ini kita akan belajar tentang cara-cara menjahit. Tapi kita akan belajar menjahit jahitan asas dahulu. Iaitu kita akan belajar 3 jenis mata jahitan, iaitu jahitan jelujur kasar, jelujur halus dan juga satu lagi jahitan kiar. Sebelum kita memulakan pelajaran kita pada hari ini, jadilah sama-sama kita membaca doa. Walaupun kita berada di dalam kelas, di dalam talian, tapi hendaklah kita membaca doa untuk memulakan pembelajaran, supaya pembelajaran kita lebih berkat dan mudah diterima, insya-Allah. Jadi sama-sama kita membacakan doa sebelum memulakan pelajaran. Jadi pembelajaran hari ini kita akan belajar yang pertama, bercerita. Okey, bercerita. Mungkin murid-murid semua akan apa benda kaitan bercerita dengan menjahit hari ni sebab topik itu menjahit. Apa pula bercerita ni? Murid-murid kena dengar dulu. Okey, aktiviti pertama kita akan bercerita. Selepas bercerita, cikgu akan ingatkan kamu semua dengan peralatan-peralatan menjahit. Pelajaran kita yang minggu lepas, kan cikgu dah ajar peralatan menjahit, apa benda semua tu, barang-barang tu semua. Cikgu akan test untuk ni kejap lagi. Okey, lepas kita imbas kembali pelajaran kita yang lepas, iaitu peralatan menjahit, kita akan membuat simulasi menjahit. Selepas kita buat simulasi menjahit, kita akan buat jahitan yang betul-betul, seperti tukang jahit. Kawan cikgu ada buat satu lagu pasal jahit ni. Hey tukang jahit, hey tukang jahit, tukang jahit, tukang jahit. Lebih kurang macam itulah. A few inches later. Kisah yang cikgu akan ceritakan ini berkisah tentang seekor musang dan juga seekor ayam. Bagaimana seekor musang dan juga seekor ayam itu bermusuhan sehingga sekarang. Kalau kamu lihatkan sekarang ni, musang kejar ayam, musang nak makan ayam. Sampai ada lagu ayam dikejar musang. Kan ada lagu kan? Ayam dikejar musang, tok tok tok. Ayam dikejar musang. Macam itulah. Jadi mungkin kamu tak tahu apa punca sebenarnya musang ni benci sangat kat ayam ni sampai dia nak makan ayam ni. Kamu tahu? Cikgu tak tahu. Tapi cikgu lepas dia cerita ni, cikgu baru tahu kenapa musang sangat benci pada ayam sampai dia nak makan sampai sekarang ni. Pada zaman dahulu, ada seekor musang dan juga seekor ayam. Seekor musang dan juga seekor ayam ni berkawan sangat baik. Memang kamcing teruk. Pergi mana-mana memang kawan baik. Kalau kawan baik tu macam mana? Berkepit kan? Bukanlah nak cakap apa boyfriend dengan girlfriend tu lain. Ni kawan baik lelaki sama lelaki. Kalau macam contoh haiwan ni, musang dan juga ayam, kawan baik. Macam kamu dengan ni, kawan baik selalu pergi tandas pun dorang-dorang. Kawan baik lah tu, kawan baik. Jadinya nak jadi cerita ni, memang dulu musang ni memang kawan baik lah dengan ayam. Dulu dia tak ada nak makan ayam pun semua ni. Tapi nak dijadikan cerita, memang dia orang ni kawan baik, tak ada nak fikir nak makan apa semua. Tapi pada satu hari, musang ni tiba-tiba dia dapat satu jarum sakti. Jarum sakti? Jarum sakti macam mana jarum sakti tu? Okey, ceritanya musang ni pergi berjumpa dengan ayam. Dia cakap, ayam, aku ni sebenarnya ada jarum sakti tau sebenarnya. Cakap, ayam macam, jarum sakti? Bagaimana ada harus jarum sakti itu pada kamu? Itu perumpamaan cikgu lah. Tu ayam lah, ayam dengan keadaan dia yang terkejut. Bagaimana bisa kamu ini ada jarum sakti? Kata ayam kepada musang. Itu version Indonesia. Version Malaysianya, bagaimana kamu ada jarum sakti ini? Kata ayam kepada musang. Ceritanya begini ayam. Jarum sakti yang aku peroleh ni boleh menjahit kepak kamu dan kamu akan terbang seperti burung-burung lain di atas awan. Cakap macam tu. Musang cakap kepada ayam. Ayam tu cakap, "Uish, biar betul musang. Aku dah lama tak terbang ni. Aku terbang pun dapat terbang sikit-sikit. Itu pun setakat paras kepala je dia cakap itu.
best juga kalau aku dapat terbang macam burung. Bolehlah aku kawan dengan burung, boleh terbang dengan burung lepas ni. Bolehlah aku dapat makan lagi luas lepas ni. Makan jagung ni pun aku dah jemur ni. Kan ayam selalu makan jagung kan. Mungkin ayam tu dia dah jemur lah kan. Dia nak cari makanan lain ke apa kan. Cakap macam tu lah. Aku dah jemur ni, makan jagung je ni. Hari-hari jagung, hari-hari jagung. Nak juga rasa chicken chop ke? Chicken chop? Chicken chop tu bukan daripada ayam ke? Bukan chicken chop, lamb chop. Jadinya ayam tu berkata, boleh tak aku nak pinjam kau punya jarum ni? Nak pinjam? Musang pun macam meragui. Tapi disebabkan persahabatan mereka sudah lama, mereka pun sudah kawan baik, memang dah kamcing apa-apa pun ayam akan tolong musang, musang akan tolong ayam. Jadi musang pun bagilah dia punya jarum sakti tu pada ayam. Sebab dengan harapan sebab ayam ni nanti depan ni dia boleh terbang bebas lah. Dia pun nak tengok kawan dia gembira juga. Okey, aku pinjamkan jarum sakti ini kepada kamu, tapi kamu harus janji sama aku. Itu terjadi Indonesia pula. Kamu harus berjanji dengan aku. Kamu harus berjanji tidak akan menghilangkan jarum sakti ini. Tidak akan menghilangkan dan harus memulangkannya kepada aku pada setelah kamu selesai menjahit kepak kamu itu. Sebab jarum sakti ini kamu harus jahit kepak kamu supaya kamu bisa terbang. Kamu boleh terbang bebas di awan-awan seperti burung-burung lain. Kamu boleh terbang bebas. Kamu boleh terbang tinggi, itu semua. Penat, tarik nafas sekejap. Okey. Jadinya ayam pun okey. Cengilah musang, aku setuju. InsyaAllah aku berjanji dengan kamu, setelah aku jahit kepak aku ini, aku akan pulangkan balik kamu jarum sakti ini. Kamu kan kawan baik aku yang aku paling percaya. Kamu yang selalu tolong aku. Kamu yang bagi tolong aku waktu aku susah. Memang kamu kawan baik aku lah. Jadi aku berjanji akan memulangkan jarum sakti ini. Aku berjanji tidak akan menghilangkan jarum sakti ini, kata ayam kepada musang. Jadi musang dengan yakin, okeylah, tak apalah kalau macam tu. Aku pun senang bila melihat kamu bisa terbang. Kamu boleh terbang di angkasa. Kamu boleh terbang di awan-awan tinggi seperti burung. Lepas tu bila kamu boleh terbang, kamu pula jangan lupa aku, kata musang itu kepada ayam. Tapi musang itu mengenakan satu syarat. Dia cakap, jangan hilangkan. Kalau kamu hilangkan jarum sakti ini, saya tidak akan kawan sama kamu lagi. Saya tidak mahu berkawan dengan kamu lagi. Sejak daripada itu, kita akan putus kawan. Kita akan jadi seperti musuh. Dia cakap itu. Ayam dah mula resah. Tapi keresahan itu hanya sedikit saja berbanding dengan kegembiraan yang dia akan rasai selepas dia dapat jarum itu. Ayam buat macam tak kisah, macam dia buat macam tak tahulah. Dia ambil ringan. Pandai ambil ringan hal syarat yang dikenakan kepada musang. Okey. Selepas tu ayam pun balik ke rumahnya. Rumahnya Reban lah kan, rumah ayam ni kan. Balik ke rumahnya dengan harapan, okey, selepas aku jahit ini, besok pagi aku akan jahit ini, kepak aku ini, aku akan boleh terbang. Aku akan terbang bebas, aku akan keluar daripada daerah ini. Okey, ayam pun letak jarum tu kat bawah bantal dia dan juga tidur sehingga besok pagi ayam pun berkokok. Biasalah ayam kan kokok pagi-pagi kan. Lepas ayam kokok tu, okey, lepas aku dah kokok ni, kerja aku berkokok dah selesai, aku nak jahit. Mana jarum sakti aku? Dia ambil jarum sakti di kat bantal tu. Ketika dia hendak menjahit, tiba-tiba baru hendak menjahit kepak dia, pok, terpelanting jarum itu ke arah luar. Ayam dengan rasa sangat terkejut, belum sempat menjahit, jarum tu sudah terpelanting keluar, sudah terkeluar. Dia pun sangat risau, terus lompat keluar cari balik jarum itu. Langkah dia terus cari jarum. Setelah 30 minit, 1 jam berlalu, 2 jam berlalu, cari sampai jarum tak jumpa. Cari kat semak-semak, cari dekat pokok-pokok, semua cari tak jumpa. Tanya dengan haiwan lain, tanya kancil, "Oi kancil, kau nampak jarum? Ada nampak jarum terpelanting kat dari sini? Dekat sini ke?" Tak nampak. Tanya sampai gajah, "Oh gajah,
Kau nampak tak aku punya jarum ni? Tak nampak ah, tak nampak. Aku memang tak nampak. Gajah cakap tak nampak. Okey. Lalu ayam pun berputus asa mencari jarum sakti itu. Ayam dengan keadaan sedih, dengan keadaan hiba, belum sempat ia merasakan jarum tu sudah hilang. Dia pun pulang pulang ke rumahnya dan berehat kejap. Pada keesokan harinya dia pergi ke rumah Musang. Dan dengan keadaan sedih dan hiba. Dia pun jalan ke rumah Musang macam mana? Macam mana ni? Macam mana aku nak cakap dengan Musang ni? Tiba-tiba sampai ke Musang. Assalamualaikum Musang. Oh Musang. Musang. Musang cakap, Waalaikumsalam. Oh ayam, mesti nak pulangkan aku punya jarum sakti ni. Okey. Masa dia nak ayam pun nak pulangkan jarum sakti tu, tiba-tiba ayam cakap, Musang, aku nak minta maaf sikit ni. Jarum sakti yang kamu berikan terpelanting keluar masa aku nak menjahit. Belum sempat aku nak menjahit sudah terpelanting keluar. Macam mana Musang? Musang dalam keadaan marah, dia pun berkata, bagaimana kamu boleh menghilangkan jarum itu? Sudahkah aku mempercayai jarum sakti itu kepada kamu? Kata Musang dengan keadaan marah. Kang ayam ni aku makan kan. Dalam hati kang ayam ni kan kena juga kan. Cakap itu. Lepas tu Musang pun cakap, kamu sudah berjanji dengan pada aku bahawa kamu tidak akan menghilangkan jarum sakti itu. Bagaimana kamu bisa menghilangkannya lagi? Aku terhilangkan aku punya jarum itu. Cakap, sudah cukup. Mulai hari ini aku tidak anggap lagi kamu sebagai kawan. Mulai hari ini aku akan menganggap kamu sebagai musuh. Aku akan kejar kamu seumur hidup aku. Dan juga seluruh keturunan aku akan mengejar keturunan kamu untuk makan kamu. Sebab kamu telah menghilangkan jarum sakti aku yang sangat berharga dan sangat penting bagi aku. Dengan ayam dengan keadaan terkejut terus berlari keluar. Berlari daripada rumah Musang sebab takut Musang akan menerakam. Tetapi Musang masih tidak menghilangkan rasa sedih. Dia pun duduk saja terbaring dekat rumahnya. Terbaring terbaring dengan berfikir, macam mana aku nak cari jarum sakti itu. Tak apalah, sebagai balasan aku sangat marah ini, aku akan cari ayam, aku akan buru ayam, aku akan makan ayam, jadikan dia chicken chop, jadikan dia ayam goreng, aku akan makan ayam. Cakap macam tu lah. Seumur keturunan aku semua aku akan kejar ayam. Jadinya apa yang kita boleh jadikan pelajaran ini, apabila kita telah diberikan amanah ataupun telah memberikan janji, janganlah kita memungkiri janji. Janganlah kita menghilangkan barang apa yang telah kita pinjam. Okey. Jadinya apa yang boleh kita jadikan iktibar daripada cerita, apa yang boleh kita jadikan kaitkan dengan cerita Musang dan ayam tu dengan aktiviti jahitan tadi. Cerita Musang dan ayam dia ada jarum sakti. Kamu akan memperoleh jarum sakti jika kamu semua, murid-murid semua, boleh menjahit dengan sempurna. Kalau kamu boleh jahit dengan sempurna tu bukanlah cantik apa, tapi sempurna tu ikut langkah yang cikgu berikan, ikut langkah-langkah yang cikgu dah tetapkan apa semua, cikgu dah tunjukkan apa semua, kamu ikut saja. Jika kamu betul ikut langkah semua, kamu sendiri akan memperoleh jarum sakti. Kamu boleh menjadi seorang tukang jahit. Kamu boleh menjadi seorang tukang jahit pada masa akan datang. Cikgu akan perkenalkan dulu barang-barang jahitan yang kita dah pelajari minggu lepas. Ingat tak peralatan-peralatan jahitan yang ada di bilik jahitan? Mungkin kamu semua sudah lupa kan minggu lepas kan? Sebelum puasa lagi. Jadi cikgu akan ingatkan. Okey. Tarik nafas dulu. Okey. Seronok kan dengan cerita Musang dan ayam tu? Ingat tahu, jangan jadi musang. Jangan jadi ayam. Jangan pula kamu jadi musang. Kawan makan kawan. Itu bahaya. Kawan makan kawan bahaya. Okey. Untuk aktiviti seterusnya, cikgu nak perkenalkan aktiviti peralatan menjahit. Okey, yang pertama ini kamu dah belajar kan? Apa ni? Banyak ni. Benda ni. Ini kalau
ini buat sebat orang pun sedap ni. Ini namanya pembaris. Pembaris jahitan. Ni pembaris jahitan pandai, pembaris jahitan. Dia ada yang bentuk macam ni, bentuk L seperti ini, ada yang bentuk panjang. Kamu semua dah belajar kan minggu lepas. Ni pembaris. Pembaris jahitan. Berbeza dengan pembaris yang kamu pegang sekarang. Pembaris yang kamu punya untuk kecil je, segini je. 1 inci je macam ni. Ni panjang ni. Nampak? Satu badan cikgu pun ada ni. Panjang ni. Okey. Yang kedua ialah gunting. Okey, kamu masih ingat lagi? Tragedi hitam minggu lepas cikgu ajar gunting ni. Cikgu ajar gunting ni terlalu besar. Kawan-kawan cikgu komen, bahayalah cikgu pegang gunting macam tu. Bahayalah untuk budak semua. Jadi kali ini cikgu akan menggantikan gunting yang lebih kecil. Itu gunting yang lebih kecil. Ini dia gunting dia. Gunting kecil. Gunting kecil. Gunting kecil. Sebab gunting, ya memang betul, gunting besar tu memang bahaya cikgu api. Memang salah cikgu. Sebab cikgu pun masih dalam proses belajar. Jadi cikgu minta maaf. Untuk kelas hari ini kita akan menggunakan gunting yang lebih kecil. Kamu gunakan gunting yang kecil. Dia lebih efisien, lebih mantap, lebih cekap. Sebab kecil kan. Lagi senang dengan tangan kamu yang kecil lah. Macam cikgu tangan besar. Besar-besar tangan cikgu. Boleh guna gunting besar. Cikgu pun dah besar, kamu kecil lagi. Jadi kamu guna gunting kecil-kecil je. Tak besar-besar. Kamu kan suka yang kecil, tak suka yang besar kan. Guna je yang kecil. Tapi kalau kat rumah kamu tak ada, tak apalah. Ada yang mana je, okey je. Yang besar pun, kalau ada pun, paksa pun kamu nak guna je. Tapi dengan berhati-hati. Langkah penjagaan daripada ibu bapa, langkah pengawasan daripada cikgu sendiri. Cikgu nak tengok masa kamu buat. Okey. Bahan yang seterusnya, ingat tak ni apa ni? Ini kalau tak ingat ni, buat cikgu ikat leher kamu semua. Baru ingat agaknya. Apa benda namanya ni? Ni pita pengukur. Pita pengukur, pandai. Pita pengukur. Pita pengukur ni macam nak ukur panjang baju, panjang seluar, apa semua lah. Tapi namanya pita pengukur. Ini cikgu secara ibas saja sebab minggu lepas kamu sudah belajar kan. Cikgu nak ingatkan balik. Okey. Yang paling penting. Okey, apa benda? Jeng. Apa benda ni? Apa benda ni? Tak nampak kan? Ni. Benang. Yang paling penting ni benang. Benang ni lah guna untuk menjahit seluar. Okey, selain daripada benang, apa lagi nak guna? Pasangan benang ni. Pandai, bijak. Jarum. Jarum yang ada lubang kat belakang. Jarum biasa, jarum tangan. Jarum ni kita masukkan benang. Dan juga kita boleh menjahit macam biasa. Okay. Hati-hati yang menjahit jarum ni. Sebab jarum ni lagi tajam dan juga kecil. Kamu jangan pandai-pandai yang hilang-hilangkan ni. Tengok baik-baik. Kan kamu hilangkan. Masuk kat seluar, cucuk kat mana. Dah tak boleh apa tu, kencing. Dah tak boleh nak berak nanti. Jadi hati-hati pegang jarum ni. Guna pun hati-hati. Okey, itu saja bahan-bahan peralatan jahitan yang kita sudah belajar minggu lepas. Ini secara imbas semula cikgu nak tengok kamu semua ingat. Tapi nampaknya kamu semua memang anak murid cikgu yang sejati. Sebab kata Papa Zola, murid-murid sejati mesti ingat pelajaran minggu lepas. Itu kata Papa Zola lah. Jadi setelah kita belajar peralatan, setelah kita ingat balik peralatan, kita akan memulakan simulasi menjahit di atas kertas. Okey. Jadi untuk aktiviti simulasi jahitan hari ini, kita akan buat di atas kertas. Jadi first and all, kamu murid-murid semua harus ada kertas. Satu kertas kosong. Okey. Jadi anak-anak murid semua, apa yang perlu dibuat dengan kertas tu? First, cari pembaris kamu, baris kecil kamu dan buat dia seperti ini. Buat seperti ini. Yang jarak ni jeruju kasar, yang ketengah ini jeruju halus dan yang ketiga ni jahitan kiar. Okey. Untuk jahit jeruju kasar ini, kamu memerlukan jarak 2 inci. 2 inci, 2 inci, 2 inci. Sekurang-kurangnya mesti ada 4 jarak. 2, 1, 2, 3, 4. Buat 2 inci, 2 inci, 2 inci. Dan yang kedua, jeruju halus, kamu harus jarakkan ni sebanyak 1 inci. 1 inci, 1 inci, 1 inci.
buat dia seperti ini. Buat dia seperti ini. 1 inci, 1 inci, 1 inci. Dan kemudian untuk jahatan kias juga 1 inci, 1 inci, 1 inci seperti ini. Kemudian setelah kamu dah buat garisan seperti itu, kamu ambil pensel kayu dan cocok lubang pada setiap yang kamu tandakan tadi. Seperti ini. Cocok dia. Ambil pensel, cocok. Cak. Cocok dia. Cocok. Macam tu. Kamu harus cocok macam tu. Bila kamu dah cocok, kamu akan dapat lubang seperti ini. Ni lubang seperti ini. Kan ada ni. Macam cikgu punya ni. Ni semua cocok pakai lubang pensel saja. Pastikan guna pensel kayu lah. Pensel kayu seperti ni. Kalau guna pensel mechanical tidak boleh cocok. Gunakan pensel kayu. Okey, setelah selesai, bahan seterusnya kamu harus ada tali rafiah. Harus tali rafiah macam ni. Kamu potong je ikut panjang kertas tu. Dan benda pertama yang kamu harus buat adalah simpulkan di hujungnya. Ikat mati saja. Simpulkan. Bismillah. Allah ni. Kamu jadikan ikatan yang sempurna seperti ini. Ikat saja. Cantik macam ni. Okey. Bila kamu dah ikat, kamu ambil kertas tadi, masukkan daripada depan. Masukkan. Tarik pelan-pelan, jangan sampai terlebih. Cantik macam ni. Masuk pelan-pelan sampai kepada simpul yang tadi tu. Masukkan. Kemudian masuk di belakang, kita masuk ke lubang kedua. Senang saja murid-murid semua. Masukkan kepada lubang yang kedua. Masuk lubang kedua. Okey, cantik, tarik. Jangan tarik kuat-kuat. Macam ni, nanti takut koyak. Macam ni. Lepas tu kita masuk kepada lubang yang ketiga. Macam itu. Selang-seli saja. Masuk ke lubang ketiga. Dan ini. Dan last sekali masuk ke lubang keempat. Kalau murid-murid buat sampai lubang kelima, lubang keenam, masuk ke lubang kelima, masuk ke lubang keenam, hingga ke lubang-lubang yang seterusnya. Lagi banyak lubang, lagi cantik. Nanti dia akan jadi seperti ini ya. Dah cantik ni, belakangnya seperti ini. Kan cantik ni. Okey, kita dah selesai untuk buat jelujur kasar. Nampak tak? Jelujur kasar ni. Besar-besar macam ni. Belakangnya jelujur kasar. Okey, adik-adik murid-murid semua ambil lagi satu tali, panjang yang sama juga, langkah yang sama juga, ikat di belakang. Ikat di belakang. Okey, cantik. Seperti ini. Okey. Ulang langkah yang sama, iaitu masukkan di depan. Tarik pelan-pelan. Jangan sampai koyak. Jangan gelujur-gelujur. Belum puasa kan kita kena banyak bersabar. Mohon bersabar. Ini ujian. Mohon bersabar. Mohon bersabar. Ini ujian. Mohon bersabar. Ini ujian. Ujian dari Allah. Ujian dari Allah. Ini adalah perjuangan. Okey. Kemudian masuk kepada lubang kedua. Sama saja stepnya. Cuma bezanya kita menggunakan jarak yang lebih dekat. Jika murid-murid semua menghadapi masalah lubang tidak besar macam ni, cocok je dengan pensel tadi. Seperti ni. Cocok kat lubang tadi. Cocok je. Dan tarik. Tarik. Okey, cantik. Tarik satu lagi. Pelan-pelan je sebab nanti koyak dia punya ni. Dan ikut pada lubang seterusnya, masukkan lubang seterusnya. Masukkan lagi. Seeloknya gunakan tali yang lebih kecil lah, supaya tidak mudah koyak. Macam cikgu ni gunakan tali besar, tapi kena pelan-pelan lah. Kena berhati-hati. Dan masuk kepada lubang ketiga, keempat, kelima dan keenam, hingga ke lubang yang seterusnya. Kita buat ya. Masukkan lagi. Allahu Akbar. Jangan sampai koyak. Hati-hati, jangan sampai koyak. Nanti tak akan menjadi rupa jahitan nanti dah. Cantik-cantik. Buat lubang 3, lubang 4. Lubang 4. Ni. Kalau tidak boleh cocok je pakai jarum. Cocok saja. Okey. Cantik. Hingga ke lubang-lubang yang seterusnya ya. Cantik. Okey.
Macam cikgu punya macam ni. Nanti kamu habiskanlah sampai lubang-lubang yang seterusnya. Macam cikgu sampai buat sampai lubang yang keempat saja. Nanti kamu teruskan hingga ke lubang seterusnya. Dan kita pergi kepada jahitan yang terakhir, iaitu jahitan kia. Jahitan kia ini dia akan jahitan kia ni dia sama saja seperti jelujur kasar dan jelujur halus. Cuma bezanya jahitan kia ni dia menggunakan pengulangan, teknik pengulangan. Teknik yang sama, cuma dia menggunakan pengulangan. Okay, nak tahu macam mana pengulangan? Kejap lagi cikgu akan tunjukkan. Mula-mula kamu kena tali untuk jahitan kia ni pastikan lebih panjang. Berbeza daripada jahitan jelujur tadi. Simpulkan ni di bahagian belakang. Simpulkan. Okey, cantik. Simpulkan. Cantik. Dah simpulkan. Kamu masuk lagi ikut depan. Jadi masuk ikut depan. Masuk ikut depan. Masuk ikut depan. Okey, cantik. Masuk ikut depan. Depan. Okey, cantik-cantik. Masuk ke depan. Tarik dengan perlahan-lahan dengan berhati-hati. Perlahan-lahan dan berhati-hati. Tarik sampai ujung dan masukkan kepada lubang yang kedua macam ni. Lubang yang kedua ni masukkan dengan perlahan-lahan. Mulakan dengan bismillah. Sebab segala kesukaran akan ada kemudahan. Kan kita nak buat sesuatu kan semuanya bermula dengan bismillah. Kan ada lagu, mulakan dengan bismillah, diakhiri dengan alhamdulillah. Dimulakan dengan bismillah, disudahi dengan alhamdulillah. Okey, dah jadi macam ni lubang kedua. Jadi apa yang dimasukkan dengan cikgu kata tadi, jahitan kia ini pengulangan. Kita masuk semula. Ini masuk semula kepada lubang yang satu tadi balik. Masuk lubang satu balik. Masuk balik. Allah. Keluar balik. Sini. Masuk balik. Okey. Dan masuk semula kepada lubang yang kedua. Cantik. Okey. Okey. Jadi dia akan ada dua jahitan di sini. Satu, dua. Dia akan ada dua jahitan kat sini. Okey. Setelah masuk lubang kedua, kita terus masuk ke dari belakang ini, kita masuk ke lubang ketiga. Lubang ketiga. Pelan-pelan, pelan-pelan, pelan-pelan. Bila dah masuk lubang ketiga, masuk kepada lubang keempat pula. Lubang, ingat dia adik-adik semua, murid-murid semua, buat dengan penuh perlahan. Penuh perlahan, mohon sabar. Jadi macam ni. Jadi kita akan masuk semula kepada lubang ketiga. Macam ni. Dan masuk lagi ke lubang keempat. Dia akan jadi macam ni. Macam ni. Jadi ini macam ni. Apa yang cikgu cakap dengan pengulangan ni, dia akan ada dua jahitan. Sama saja bentuknya seperti jahitan jelujur kasar, jelujur halus, cuma bezanya dia akan ada dua kali jahitan, iaitu yang dinamakan dengan teknik pengulangan. Okey. Cikgu nak murid-murid kamu semua buat benda ini dengan hati-hati. Jika ada masalah boleh beritahu cikgu. Okey. Untuk aktiviti seterusnya kita akan buat aktiviti jahitan secara betul-betul punya, iaitu menggunakan gunting yang menggunakan benang dan juga jarum. Okey, cikgu akan tunjukkan sebentar lagi bagaimana menggunakan. Untuk aktiviti setelah kita dah buat tadi, ni jahitan simulasi di atas kertas, jelujur kasar, jelujur halus dan juga jahitan kia. Cikgu nak sebagai kerja rumah, kamu haruslah buat jahitan yang sebenar di atas kain, iaitu menggunakan jarum dan juga benang. Tapi semua video jahitan di atas kain tu cikgu sudah hantar dalam grup WhatsApp. Kamu boleh rujuk dekat situ saja. Kalau ada masalah apa semua boleh beritahu cikgu. Tetapi teknik dan gaya serta jahitan ni semua
adalah sama seperti yang kamu buat simulasi sebentar tadi. Jadi kamu harus mengulangnya, cuma harus gantikan dengan benang dan juga jarum serta buatnya di atas kain. Dan setelah kamu siap menjahit di atas kain itu, kamu ambil gambar, kamu tunjuk, masukkan dalam grup WhatsApp kelas. Nanti cikgu akan tengok, cikgu akan nilai, cikgu akan tengok macam mana apa semua. Nanti kita baru akan kita akan nilai. Untuk kelas akan datang kita akan nilai sama ada kamu layak mendapat jarum sakti seperti Musang atau tidak. Sebab bagaimana nak dapatkan jarum sakti, kamu harus kamu hendaklah menjadi seorang penjahit yang mengikut semua langkah-langkah yang cikgu berikan. Nanti kamu akan diiktiraf sebagai, jarum kamu akan diiktiraf sebagai jarum sakti oleh cikgu lah. Okey, kemas semua barang-barang yang kamu sudah lakukan. Nampaknya kelas hari ini kita akan tamatkan sampai hari ini. Untuk sebagai kerja rumah kamu haruslah buat kerja yang cikgu berikan lah tadi. Cikgu berikan kerja buat jahitan tu di atas kain. Sama saja, tiada masalah apa semua. Tapi jika ada masalah apa semua, beritahu saja cikgu dalam grup WhatsApp. Nanti cikgu akan tolong, cikgu akan bantu kamu, cikgu akan telefon kamu, cikgu akan sedaya upaya tolong apa masalah kamu di situ. Okey, sampai di sini sajalah kelas kita. Kita mungkin akan berjumpa lagi untuk kelas-kelas akan datang. Tapi sebelum kita berpisah, cikgu nak nasihatkan kamu semua supaya berhati-hati. Berhati-hati sebab sekarang ni musim COVID-19 kan. Murid-murid semua tahu kan sekarang ni dunia kita ni macam mana, ada virus, ada apa. Jadi kita semua kena berhati-hati. Walaupun tak ada virus pun kita kena berhati-hati. Sebab tak kisahlah berhati-hati sebab virus ke apa ke, tapi yang isu sekarang ni kita kena berhati-hati sebab virus. Kalau keluar rumah, pastikan pakai topeng muka, pastikan basuh tangan, elakkan bersentuhan, elakkan pergi tempat orang ramai apa semua. Jadi elakkanlah berada di luar rumah jika tiada keperluan. Okey, itu saja untuk kelas hari ini. Cikgu harap kamu faham, kamu dalami, kamu teliti dan juga kamu buat semua kerja yang cikgu berikan. Okey kelas, kita tamatkan kelas hari ini dengan tasbih kifrah dan suratul Asr. Amin ya rabbal alamin. Sekian saja kelas hari ini. Assalamualaikum dan terima kasih semua.